Nah, tadi saya kata orang ramai tak berani angkat suara ke dia. Lepas tu kalau ada polis tak berani. Lepas tu kalau polis berani, tentera pun tak berani. Majlis agama pun tak berani, tentera pun tak berani, kerajaan pun tak berani. Cuba awak bayangkan satu orang yang kerajaan pun tak berani nak tangkap dia, orang ramai pun tak berani nak tegur apa dia, apa boleh dia buat? Dia boleh buat apa saja dah lah. Ada tak orang macam ni atas dunia ni? Tak ada. Tak ada. Tak. Allah Ta'ala Al-Aziz tu ialah macam ni, iaitu tak ada siapa yang boleh lawan. Tak ada siapa. Itu makna Al-Aziz. Tak ada siapa lagi boleh lawan dia. Nak kata, nak tegur pun tak boleh, nak suruh pun tak boleh, nak larang pun tak boleh. Itu makna Al-Aziz. Gagah perkasa, itu makna dia. Bermakna Tuhan boleh buat tindakan kepada makhluk dia bila-bila masa, apa saja yang dia nak buat. Bukan? Tidak gitu. Tetapi Tuhan tu dia selitkan sekali dua sifat. Satu sifat Al-Aziz, satu lagi sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim tu sama amat kasih sayang pada makhluk dia. Dia sifat Al-Aziz, tapi dia ada satu, dia bubuh sekali lagi. Rahim, sayang pada makhluk dia. Takut manusia ni tak reti pada agama, maka oleh kerana tak reti pada agama, Ar-Rahim ni lah dan Al-Aziz ni akan menguraikan ayat berikut. Litunzira, supaya kamu Muhammad, kamu sini, supaya kamu Muhammad, litunzira qauman ma unzira aba'uhum, supaya memberi ancaman kepada satu kaum, ma unzira aba'uhum, yang belum pernah diberi ancaman kepada mereka. Pasal musyrik Mekah ni, orang Mekah ni tak ada kitab. Tak ada kitab dan tak ada Nabi selepas Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ada, Nabi Ismail ada. Lepas pada Nabi Ismail tak ada lagi Nabi. Maka tak ada siapa beri ancaman pada dia. Ada pun orang Yahudi, ada orang selalu ada Nabi ya. Jadi ada selalu ancaman. Fahum ghafilun, maka mereka itu duduk dalam lalai leka, dalam syirik kufur kepada Allah. Kita pun gitu lah. Kita ada reti Al-Quran, baca Quran pandai, agama reti, fiqh reti, tapi ancaman tentang Quran ni belum siapa mari. Tak tahu kita buat syirik tu dah lama ni. Kitanya baca Quran hari-hari, kitanya dengar hadis hari-hari, dengar tazkirah hari-hari, tetapi syirik pada Allah kita masih buat pasal tak tahu. Maknanya kita ni belum diberi ancaman. Belum. Kita ingat kita termasuk buat dah. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya sudah tetap dah keputusan azab ke atas kebanyakan kaum. Kaum sini ialah kaum Nabi Muhammad. Iaitu selepas daripada Nabi Muhammad turun, Tuhan sudah buat keputusan kepada kaum Nabi Muhammad dan selepas Nabi Muhammad. Fahum la yu'minun. Kebanyakan mereka tu aktsarihim fahum la yu'minun. Bahawasanya kebanyakan umat Nabi Muhammad ni tidak beriman. Allah. Tuhan buat keputusan dah ni. Azali dah. Maka ya Allah ya Tuhanku, kita doakan. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah kami ini termasuk orang yang beriman ikut sunnah. Nak jawab? Amin. Bila saya baca doa, amin. Kalau saya tak baca, awak doa sendiri, tak apa. Nah, pasal ni sudah tetap dah keputusan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah tetap dah keputusan bahawasanya ke atas kebanyakan umat Nabi Muhammad ni tidak akan beriman. Tuhan buat keputusan dah. Azali, qada dia. Nah, maka kita pun kata, ya Allah, jadilah kami ni termasuk orang yang beriman kepada kamu dan Nabi Muhammad. Kata, amin. Nah, ingat ni benda nampak kecil kan ni. Tapi kita tak tahu Tuhan sudah tetap dah kebanyakan umat Islam, umat manusia ni akan masuk neraka. Tetap dah ni. Kodok dia. Maka orang yang nak masuk neraka ini, inna ja'alna fi a'naqihim.
Sesungguhnya kami jadikan kepada leher-leher mereka aghlala, belenggu-belenggu. Dia buat daripada rantai besi. Fahiyah ilal alqani. Alqani fahum muqmahun. Dan tangan mereka diikat sampai ke dagu. Iaitu gini, tangan ni ikat gatal ni, letak gini. Lepas tu diikat ke dagu, tarik ke dagu, letak sini. Lepas tu tambah ke belakang. Ayat lainnya kaki pula diikat, disambung dengan tu. Duduk gini, jasiyah, surah Hamid jasiyah duduk gini. Begini, tangan tu. Tambah sini, tambah kaki. Duduk, tarik. Lalu dia tarik. Dia tarik itu mukmahun letak. Nampak mana? Bila dia ikat kaki bawah, tangan dia tarik tu. Mukmahun letak. Telenga, mendam. Apa maksud ini kiasan ni? Mukmahun dalam perkataan Arabnya ikmahel. Ikmahel ni adalah satu perkataan dia tuju kepada unta. Unta apabila tuan dia nak ajak pergi, nak bawa dia pergi musafir, dia bawa unta ni pergi ke air, minum dulu. Dia minum unta ni minum 100 galon air. Unta ni dia tak tahu bahawasanya tuan dia ni nak bawa dia musafir. Tak tahu dia unta kan. Jadi tuan dia engage dia kepada air. Tarik tu suruh minum. Unta ni angkat kepala ke lidah terjelir-jelir. Itu daripada hikmah kan. Maknanya Tuhan beritahu manusia yang tak nak terima agama ni seperti unta yang tak erti bahawasanya Tuhan nak beri air pada dia. Benar Allah. Hikmah kan. Fahum mukmahu, temengah-mengah dia. Waja'alna, ini kan ada pula. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan dia pada tangan-tangan mereka sekatan. Sadda, sini sekatan. Wa min khalfihim sadda. Dan di belakang mereka tu sekatan. Maknanya sini tangan diikat, kepala selentok. Orang yang tak beriman di dunia, di ibarat seperti unta tadi. Kita ajak marilah kita belajar tafsir. Begitu. Allah gitu. Kan dia tak tahu bahawasanya kita nak beri ni air. Air ni ialah rahmat Tuhan yang akan membawa pandu dia pada al-akhiratul mustaqim. Dia tanya, tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Dia menyesalnya apabila nyawa tu cabut daripada roh, daripada body, cabut tu masuk dalam alam barzakh. Ya Allah, ma farrattu fi jambi, yang saya baca subuh tadi. Ya hasrata ma farrattu fi jambi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ni sangat celakanya aku, sangat setuai aku dalam taat pada Allah. Fahum mukmah. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Di belakang. Maknanya oleh kerana mereka tu tak nak, Tuhan ikat tangan, ikat kaki, tarik mereka ke tengah. Jadi mata tu boleh tengok ke atas. Yang bawah ni rusuk ni tengok depan gitu ya. Tengok juri mata. Mana nak tengok kebenaran payah. Bukan setakat tu, Tuhan bubuh pula sekatan dinding di depan. Bubuh dinding pula depan. Bubuh dinding pula belakang. Tak nampak lah, tak nampak atas. Tak. Nampak cerah lah, nampak matahari. Yang depan tak nampak, belakang tak nampak. Fa'arsyainahum, kemudian kami tutup mati. Dinding itu tutup mati pula sekeliling pula. Fahum la yubsirun, maka bagaimana lagi mereka boleh melihat? Mana mereka fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat lagi. Lihat lagi sini kebenaran. Dan degil. Marilah tak nak dia degil.
Wasawa'un alaihim, apabila sudah degil masuk peringkat keempat, iaitu dia lawan. Bila kita beritahu dia lawan. Kenapa tak boleh lawan? Oh, orang lain gini. Takkanlah kebanyakan ya, salah takkanlah kebanyakan mereka nak masuk. Kenapa? Kamu mengajar ni betul dah yang Quran tu. Dia kata gitu, betul dah yang Quran kata tu, tapi tapi itu mana tolak bakal. Orang Melayu bila dia kata tapi bermakna tak terima lah. Betul dah semua sekali Quran tu beritahu, tapi kita nak ikut tu guru kita. Itu tapi. Maka bila sampai dekat ni wasawa'un alaihim, sama saja ke atas mereka. A'anzartahum, sama ada kamu beri ancaman neraka pada dia, am lam tunzirhum la yu'minun, atau kamu beri peringatan pada dia, beri ancaman warning kamu ni akan masuk neraka, ataupun kamu beri peringatan tak boleh kita nak mengaji. Sama ada maknanya sini, kita beri cara baik ke, kita ajar mereka cara baik ke, cara lembut ke, la yu'minu, mereka sekali-kali tidak beriman. Kunci mati dah ni. Surah Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Pasal fi qulubihim maradun, kan hati-hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Syak, ragu-ragu dengan Tuhan. Kalau aku minta doa sendiri, Tuhan tak beri. Tetapi kalau mereka betul-betul baca doa pada aku, Tuhan terima. Syak, ragu-ragu. Okey, baik. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, sesungguhnya orang yang boleh menerima peringatan ini ialah orang yang mengikuti peringatan Quran. Sesungguhnya kami beri peringatan ini man ittaba'a dzikra, sesungguhnya kami memberi peringatan ini kepada orang-orang yang mengikuti peringatan. Orang yang nak belajar dia beri. Orang yang nak tahu. Orang yang nak tahu, ya saya tadi doa tadi, ihdinas siratal mustaqim. Saya kata doa tadi kan, wahai Tuhan, tunjuklah pada kami semua ni jalan yang benar. Tunjuk kepada kita jalan benar. Kalau kita niat nak ikhlas nak benar, Tuhan akan buka hati kita. Kalau tak minta yang itu dalam belajar, tak dapat. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, sesungguhnya peringatan itu hanya kepada mereka yang ikuti peringatan Quran, peringatan hadis. Wa khasyar rahman bil ghaib, dan mereka takut kepada Tuhan Rahman yang duduk dalam keadaan gaib tu, yang tak dapat melihat tu. Kita nak tengok Tuhan Ar-Rahman tak boleh kerana tak nampak. Tapi dia takut kepada Tuhan yang tak nampak tadi. Fabasyirhu, maka berilah peringatan kepadanya bimaghfiratin, dengan keampunan besar daripada Allah, wa ajran karim, dan pahala yang mulia diberi supaya dia boleh masuk syurga. Tuhan kata ni, siapa yang ikut peringatan Quran ni, iaitu siapa yang ikut belajar Quran ni. Ya tadi saya tafsir pagi tadi tu, orang yang tak nak belajar Tuhan kata sombong. Dia tanya, bukankah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, tidak ke neraka jahanam ni sesuai bagi orang yang sombong tak nak belajar Quran seperti ini. Itu sombong. Pak ni pula, yang mana yang dapat ni ialah orang yang ikut nak belajar. Wa khasyar rahman wa basyir bi maghfiratin wa ajrin karim. Baik, ada satu cerita jelas-jelas ni, iaitu satu ayat, inna waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa asyaynahu fahum la yubsirun. Ini orang lelaki lah biasa ni, tu amal ayat ni. Dah, ayat apa ni? Tu dia. Jumpa polis rotek tak ada, baca ayat ni dah. Menjarak sungguh. Baik. Ayat dituju pada siapa ni? Yang saya baca tadi, ayat dituju pada siapa? Kepada orang yang tak nak beriman. Tu waja'alna apa waja'alna min baini aydihim sadda. Kami ada kesempatan bagi orang yang tak nak beriman. Wa min khalfihim sadda, depan dia, belakang dia. Wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Macam mana lagi mereka dapat melihat? Ini
Ini ialah wirid zaman-zaman dulu lah. Tidak zaman dulu, sekarang ni pun. Iaitu bagi-bagi mereka-mereka yang nak belajar ilmu nak mengair. Jadi cara jadinya ialah beri salam, Assalamualaikum ya Nabi itu, wali itu, apa, tidak gitu. Tidak itu. Tidak gitu start. Start tu kufur. Kufur tu apa buat jadi? Beri salam kepada Nabi ke, wali ke, malaikat ke. Maka dia bertehak-tehak apa dia kafir. Apa yang buat jadi apa. Tuhan nak suruh jadi. Padahal ayat ni tuju pada orang kafir dah. Syaitan buat kita ni pandang apa yang salah molek. Ni pokok sahaja ni, iaitu wirid-wirid kali. Wirid-wirid yang sesat menyesat yang ada di kalangan umat Islam. Saya akan bawa satu-satu. Takut-takut kita ada amal lah. Tidak wirid ni, wirid lain. Semua tempat saya pergi, bila baca ayat ni, dia kata ini jadi suluh. Memang jadi suluh. Lepas tu mereka kata masa Nabi nak hijrah tu, baca ayat ni, ambil pegang lepak. Siapa nak jihad sabilillah, baca ayat ni, baca anak. Saya belajar dulu juga ni. Masa bersilat ni biasa orang bersilat lah. Misalnya Nabi sekian, Nabi Muhammad ke, misalnya Nabi sekian, Nabi kita, biasa Nabi kita YouTube jadi lepuk. Ini ayat ni kan. Aku pergi di pasir YouTube, tak apa. Semua tu syirik kepada Allah Ta'ala. Pasal beri salam kepada Nabi yang tak ada depan mata. Ada depan. Kalau nak tanya lepas pada ni. Apa kalau muskil apa-apa, tanya lepas pada. Suatu hari saya akan bawa mari satu kitab yang diamalkan oleh ulama-ulama semenanjung yang sesat. Kitab dia ada kitab dia. Saya akan baca pada awak lepas kita belajar surah Makkiyah ni agak-agak dalam 10 surah, agak-agaknya sudah menyeluruh awak faham apa itu akidah. Kemudian kita ambil wirid-wirid itu, kita pun baca. Semua yang dilarang dalam Quran tu, semua buku kita dapat kawan. Ada. Inna nahnu nuhyi, 3 perkataan. Inna 1, nuhyi, nahnu 1, nuhyi 1. Makna dia, sesungguhnya kami, inna, nahnu, sesungguhnya kami, nuhyi. Semula. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, sesungguhnya kami, nuhyi, sesungguhnya kami. 3 kali. Maknanya takkid. Sesungguhnya kami, kamilah al-mauta yang menentukan mati itu. Yang nuhyil mauta, yang menghidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta. Dua. Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan tulis semua sekali apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum, dan kesan-kesan mereka kerjakan. Gini contoh, makna dia Tuhan akan tulis apa yang kita buat. Lepas tu Tuhan akan tulis kesan-kesan amalan yang kita buat. Apa dia? Contoh kita derma untuk bina masjid. Jadi kesannya masjid tu, kalau dulu kita jalan, orang dulu dia jalan pada pasir, jalan ke masjid, dia jalan tak ada bekas tapak kaki. Jadi bekas tapak kaki itu tulis tulis satu kesan. Jadi kalau kesan tu lama, contoh masjid, kesan tu lama, jadi kesan tu ditulis. Baik. Jadi kesan sini yang terbanyak sekali ialah kesan yang diberi kepada orang yang sepak agama, yang paling maju sekali paling. Yang kedua, orang yang belajar agama. Yang ketiga, yang pertama orang jihad sabilillah. Yang kedua, orang sepak agama. Yang ketiga, orang yang belajar agama. Yang keempat, orang yang bina syiar agama, masjid dan sebagainya.
Sebabnya orang yang sebar agama, kalau tak ada mereka, masjid itu akan kosong. Di Bukhara tu ni tempat Imam Bukhari, ada lebih kurang 250 madrasah, maknanya universiti. Yang sekarang ni jadi tempat jual baju, jual kain. Awak cuba bayang ni 250 universiti dalam bandar Bukhara tu, hasil daripada ajaran daripada Nabi Imam Bukhari. Seluruh pelosok dunia datang pergi belajar dalam 250 madrasah. Madrasah ni universiti lah kita. Sekarang ni semua universiti itu jadi tempat jual baju. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu ahsaynahu, kami kumpulkan mereka, kumpulkan semua sekali, ditulis semua sekali fi imamin mubin, di dalam satu tempat yang jelas nyata, iaitu di Lauh Mahfuz. Yang semua amal ibadat ni akan ditulis, diletakkan di Lauh Mahfuz. Baik. Ini start kita. Tadi mukadimah dia. Ini mukadimah. Mukadimah dia. Ini dia filah dia kan, kalau buat filah mukadimah dia. Ini cerita dia, start cerita dia. Wadrib lahum mathal ashabal qaryah. Ceritalah pada mereka suatu contoh bandingan, iaitu penduduk suatu bandar. Bandar ni ialah Antakya, berlaku di Syria, Damsyik, dekat dengan Damsyik, dekat Damsyik. Siapa-siapa yang pergi ke Syria, tapi sekarang ni tengah kurang ni. Tapi siapa-siapa yang pergi di Damsyik akan dibawa oleh pemandu pelancong untuk pergi tengok bandar purba. Kalau agak-agaknya sini ke Klang itulah, di mana sinilah berlakunya Nabi Yahya dan Nabi Soduk dan Sam'un ni dibunuh sini. Begitu juga Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang betulkan tembok kita surah Kahfi tu kan, yang kata dia betulkan tembok tu, berlaku sini lah. Nabi Khidir dan Nabi Musa, surah Kahfi. Irja ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan-utusan kami. Idh arsalna ilaihim uthnaini, yaitu ketika kami utus kepada mereka dua orang rasul, dua orang nabi, yaitu Nabi Yahya dengan Nabi Soduk ataupun Nabi Sam'un, itulah, atau mana dulu, mana terakhir ada. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan kedua-duanya. Makna mendusta, menolak, tak terima semua. Nabi, dua orang Nabi lagi dalam satu bandar, agak-agaknya bandar Kuala Lumpur, kecil lagi sebenarnya, agak-agaknya Selayang ni, gitu ya, tidak besar nah dia ya. Tapi dipanggil bandar pasal dia ada tembok keliling. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya, bermakna tolak, tak terima kedua-duanya. Fa'azzazna bitalithin, maka kami kuatkan, kami teguhkan dengan yang ketiga, Nabi yang ketiga, Nabi Sam'un lagi. Tiga orang Nabi untuk satu bandar. Dan tiga Nabi ini diutuskan, ikut riwayatnya diutuskan oleh Nabi Isa suruh. Nabi Isa sebagai Rasul hantar dua orang Nabi dulu pergi. Tak ada dua, hantar seorang lagi, tiga Nabi. Tiga orang Nabi. Zaman Nabi Isa. Maknanya sekarang ni 213 daripada beranak Nabi Isa. Bermakna cerita ni berlaku ni agak-agaknya beribu tahun dulu je lah ni, baru ya. Faqalu, maka mereka tiga tu berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami semua kepada kamu ni adalah nabi-nabi laka ni yang diutuskan oleh Tuhan kamu. Mereka kata ni, Pokok Antakiyah kata, qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna, tidaklah kamu ni melainkan tiga orang lelaki macam kami juga ni. Kamu kecil, kamu berak makan, pergi ke pasar, support kami.
Dia nabi-nabi mesti wali-wali, mesti mereka-mereka. Kita adalah ni nak wali-wali. Bila wali mari, kita tak nak wali, kita nak nabi. Bila nabi mari, nak mereka dah. Dia cerita gitu. Kita lah ni tak gila ketuk wali belakang ni. Nak tu wali tu, nak tu wali ni. Asal bunyi saja satu orang yang gamak sikit kan, tak ada urut dah. Asal benda berlaku ya, tu bomo salah. Berjarak sikit dia bomo tak ada dah kiu dah. Bukan gitu. Lepas tu bila mari dah wali dah mari, tak berarti nabi pula mari. Mari nabi ada nak malaikat lah. Itu dalih Allah lah, dalih Allah. Kamu ni tidak lain manusia seperti kami belakangnya. Wa ma anzala ar-Rahman min syai'in. Tidaklah Tuhan Rahman menurunkan mana-mana nabi pun, dia kata tak ada pun. Bukan kata tak terima apa yang dia ajar, menidakkan mereka ni nabi nak pula dah. Nah, tak terima satu hal. Lepas tu kata mereka ni, kalau kita lalai, tunggu aja arah jalan salah, sesat ni, tunggu sesat dengan ajar. Gitu. Nah. In antum, tidaklah kamu bertiga ni illa takdzibu, melainkan berdusta belaka tiga-tiga. Jadi ketiga-tiga mereka tu menjawab. Qalu, mereka tiga jawab nabi-nabi tiga orang tu, Rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya Tuhan kami lah yang maha mengetahui bahawasanya kami ni diutus, adalah utusan yang dihantar pada kamu. Kami tak ada kata apa dah. Kami kata kami ni memang nabi yang diutuskan kepada kamu semua. Wa ma alaina, dan tidaklah kami kata, tidaklah ada tugas ke atas kami melainkan al-balagul mubin, melainkan tabligh yang jelas nyata, iaitu nak memberitahu tentang tauhid, mengesah pada Allah dan syirik pada Tuhan. Tu semua nabi itu cakap. Semua nabi itu cakap tu. Apabila satu-satu tempat tu tidak terima tauhid, mengesah pada Allah biasanya akan turun bala. Guru saya kata, bernasib baiklah umat Islam Malaysia ni, kerana tidak ada da'i yang sebab agama betul ni datang ke Malaysia. Kalau mari da'i yang betul ajar tauhid ni, bala nak turun tak aman. Lebih-lebih lagi kalau lawan. Kalau tak nak terima, bala umum mari. Bala umum mari, penyakit lah. Biasanya kalau kita akan tengok daripada Quran ni, banyak ayat begini. Bila Nabi mari, mula-mula sekali tak terima tu, dia tak mari bala yang menyebabkan mati tu, bala yang menyebabkan kemarau. Tak mari hujan dulu. Lalu mereka kata, inna tatayyarna bikum, kami telah ditimpa nasib malam, tak turun hujan semenjak kamu mari. Timpa nasib malam. Lain lam tantahu, sekiranya kamu tak berhenti menyeru kami kepada mengesah pada Allah, lanarjumannakum, kami pasti akan rejam kamu mati. Wala yamassannakum, massannakum, dia tahqiq itu, dia dari segi bahasanya, kami pasti akan beri kamu rasa untuk kamu kena minna daripada kami azabun alim. Sebelum kami rejam mati, kami nak seksa dulu, nak suruh rasa azab nak mati tu. Begitu. Maknanya kalau dia rejam ni, dia rejam kat kaki dulu. Misalnya, rejam kaki, rejam tangan, body tak rejam. Orang duduk sakit saja lah, tak mati juga. Nak kaki tak, patah kaki apa tak mati, patah tangan tak mati. Bukan? Last sekali itu baru kepala. Gitu, nak suruh rasa mati. Rejam ni. Lalu Nabi berkata, qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya bala sial itu bersama kamu mari, kerana kamu tidak nak terima tauhid. La in dzukirtum, adakah kena beri tazkirah kepada kamu? Mari bala ni. Ya. Kamu tak nak